Coronavirus ialah sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Virus COVID-19 telah merebak ke seluruh negara dan menyebabkan semua negara menjalankan kawalan pergerakan. Kerajaan Malaysia menjalankan perintah kawalan pergerakan untuk memastikan penyakit ini tidak merebak dengan lebih meluas. Kerajaan memandang serius situasi semasa ancaman virus berbahaya ini, terutamanya perkembangan gelombang yang kedua. Keutamaan kerajaan kita pada masa ini adalah untuk mencegah penularan baru wabak ini yang dibimbangi akan menjangkiti lebih ramai rakyat. Situasi semasa wabak ini memerlukan tindakan drastik diambil bagi memulihkan keadaan secepat mungkin. Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Perintah kawalan ini dibuat di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Sepanjang perintah kawalan pergerakan berlaku, terdapat pelajar-pelajar yang tidak pulang ke rumah dan mengambil keputusan untuk menetap di kampus mereka di Universiti Utara Malaysia. Mereka menginap di universiti dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pihak universiti dan menjaga jarak sosial. Kami bermula operasi untuk COVID-19 ni bermula daripada 8 hari bulan 2 lagi. Semasa pelajar-pelajar baru yang kita fokus pada daripada negara China, yang mana lebih kurang 40 orang kita kuarantinkan di Inasis Mas 8 bulan 2 sampai 8 bulan 3. Kemudian baru ni yang kerajaan dah buat kita punya PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan, bermula 18 hingga 31 Mac. Barulah kita buat apa yang diarahkan, iaitu mengetatkan lagi kawalan di pos utama dan juga di pos Bukit Kaci, yang mana mereka yang belum masuk akan diambil temperature, heat temperature, dan diwajibkan pakai mask. Itu tak sekali lah, semua pekerja-pekerja, staf dan juga kafe-kafe yang bergerak dalam, yang beroperasi dalam kampus ini. Mana-mana mereka yang tidak pakai mask, kita tak benarkan masuk. Dan mereka yang tidak ada surat kebenaran pekerjaan untuk masuk, macam staf-staf yang nak masuk, kita pun tak benarkan mereka masuk kecuali ada surat. Dan juga mereka yang nak keluar, macam student nak balik pun mesti ada surat yang di-endorse oleh TNC HEPA ataupun pengarah HEPA. Okey, rutin harian saya semasa PKP ni, pagi saya ada kelas pukul 8.30 sampai pukul 5.30. Jadi pagi tu saya pergi kelas lah dulu. Saya pergi kelas, buka kelas melalui laptop sebab alhamdulillah lah wifi laju. Dan lepas habis kelas tu saya buat kerja, buat assignment, dan saya rehat sekejap. Malam tu saya buat thesis. Kadang-kadang saya pergi bilik kawan member untuk tanya pasal kerja. Tapi kita orang still jaga jarak lah. Dan daripada segi makanan pula, alhamdulillah kedai makanan buka. Dan kadang-kadang saya puasa bila hari kelas sebab kelas saya habis pukul 5.30. Kalau hari biasa saya makan kat nasi potong lah. Dan makanannya pun sedap dan sangat murah. Dan daripada segi barangan pula, kadang-kadang saya beli barang daripada kawan luar. Dan saya pergi, kita pakai mask lah, keluar naik motor pakai mask, pakai topi. Dan orang luar tak boleh masuk dalam, dan kita yang kena pergi sana, kita masa nak ambil barang tu kita kena cek suhu lah. Okay, antara bantuan yang telah saya dapat sepanjang musim PKP ini adalah salah satunya makanan. Sepanjang musim PKP, Universiti Utara Malaysia telah menyediakan makanan 2 kali sehari, iaitu pada tengah hari dan petang kepada semua pelajar. Jadi di situ dapat meringankan beban saya dan juga dapat mengurangkan daripada saya mengeluarkan kos. Pihak kerajaan juga telah ada memberi bantuan
iaitu sebanyak RM200. Sepanjang PKP juga pihak universiti juga terutamanya Inasis Proton juga memberi food bank, contohnya makanan-makanan harian seperti biskut atau sebagainya. Okey, itu saja. Saya nak balik ke Sabak Bernam Selangor. Persediaan untuk dilakukan mestilah ada mask, hand sanitizer. Tapi alhamdulillah pihak UUM ada juga sediakan untuk para pelajar ni untuk pulang ke kampung. Mestilah gembira sebab dah lama tak jumpa keluarga kan. Tapi ada juga rasa sedih sebab nak tinggalkan kawan-kawan kat sini. Okey, pada malam ini kita menyaksikan batch pertama pelajar-pelajar dari zon utara, khususnya pelepasan daripada UUM pada malam ini ke zon tengah 1 dan juga melibatkan sebanyak 5 buah bas yang mana pelajar-pelajar ini akan bergerak ke destinasi-destinasi di zon tengah 1 seperti Hulu Selangor, Kuala Langat, Sabak Bernam dan juga Gombak. Untuk makanan dan food bank, kami telah menyediakan ikut keperluan pelajar-pelajar yang berada di universiti dan memberi kepada mereka mengikut blok-blok di provinsi. Semasa pihak universiti hendak hantar pelajar yang ingin pulang ke rumah, kami telah membantu pihak universiti untuk menyediakan data-data pelajar untuk zon udara, zon tengah dan zon selatan untuk pulangkan mereka balik ke rumah. Untuk bantuan kewangan, kerajaan telah menyediakan sebanyak 200 kepada pelajar-pelajar yang menunjuk pelajaran di institusi pendidikan tinggi, sama ada swasta atau awam. Bagi pengagihan makanan pula, para pelajar hanya duduk di blok. Para jawatankuasa akan mengedarkan makanan mereka di kawasan-kawasan yang ditentukan oleh jawatankuasa. Contohnya seperti pelajar di blok A ambil makanan di bahagian galeri Inasis Proton, manakala pelajar yang selebihnya di kawasan sekeliling Inasis Proton di bahagian kafe akan mengambil makanan di kawasan kafe. Bagi makanan yang disediakan melalui food bank, kami akan mengutamakan pelajar-pelajar dari segi yang mempunyai masalah kewangan, terutama pelajar yang mendapat zakat. Kami akan lebihkan mereka dahulu, dan kemudian selebihnya makanan yang ada kami akan berikan kepada student yang selebihnya. Kerajaan Negeri Kedah turut menghulurkan bantuan kepada pelajar UUM. Datuk Seri Utama Haji Mukhlis bin Tun Dr. Mahathir datang ke UUM untuk menghantar bekalan makanan untuk dihagilkan kepada para pelajar. Ya, macam di Universiti Utara Malaysia ini, saya dimaklumkan lebih kurang 4,300 pelajar yang masih lagi berada di kampus. Tentunya keperluan bekalan makanan satu yang diberi perhatian oleh pihak universiti. Jadi tujuannya tentulah untuk kita menjamin bekalan makanan yang mencukupi untuk semua pelajar-pelajar kita. Hari ini saja saya telah mengantar Maggi. Ada juga Milo 3 dalam 1, Nestem, biskut ya. Jadi ini keperluan asas lah bagi pelajar-pelajar kita. Harapan saya kepada yang menonton visual ini supaya kita boleh semua mengambil manfaat daripada peristiwa PKP atau COVID-19 ini, sama-sama kita ambil iktibar dan pengajaran secara bersama. Okey, terima kasih.